Okay, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah, semua dah solat. Hopefully semua dah dalam keadaan yang segar, semangat dan sedia untuk mendengar dan membincangkan apa yang kita nak bincangkan hari ini, insyaAllah. Seperti yang kita sebut tadi, satu, ikhlaskan niat, of course. Keduanya, kalau dalam saya punya kelas engineering, saya akan tanya apa manifestasi ikhlas. Kalau betul awak ikhlas, awak akan buat apa? Keikhlasan kita akan teruji bila kita ada pilihan yang nak dibuat dan kita pilih mana. Now, kalau kita define ikhlas tu, kita buat sesuatu kerana Allah. Kalau kita ada dua option, dua pilihan, yang kita tahu Allah, contohnya pilihan satu, pilihan dua, dan kita yakin Allah nak ataupun Allah suka kita buat pilihan yang satu. Kalau betul kita ikhlas, kita akan pilih yang pertama, yang satu tu ke yang kedua? Yang pertama tu. Ada logik tak orang yang kata saya ikhlas buat kerana Allah, tapi walaupun Allah nak aku buat yang pertama, aku buat yang kedua dalam keadaan yang ikhlas? Ada logik di mana-mana tak? Make sense tak? Tak Now, sekiranya kita dalam kelas, ada cikgu mengajar, kita tengah tak faham apa dia cakap tu Kita ada dua pilihan. Satu, tanya. Satu. Ni syaitan dah ganggu ni. Test. Okay. So, pilihan pertama tadi, kita angkat tangan tanya. Bila explain tak? Pilihan kedua, kita senyap. Move forward the reason. Kita tahu tak sebenarnya Allah nak kita buat yang mana? Oh, tak tahu Mungkin Allah suka aku senyap je biar tak faham kan? Ada possibility tak? Kalau kita tahu, kalau kita ikhlas, kita akan buat apa? Kita angkat tangan. Now, normally kenapa kita tak angkat tangan? Malu. Lagi? Takut. Kita perasan tak? Benda word yang terkait dengan ego. Takut, segan, malu. Maknanya kita buat kerana ego lah, bukan kerana Allah. So, itu dah terjawab lah. Tak ikhlas, confirm. Anda berani menjamin tak confirm tak ikhlas. Agak mustahil orang ikhlas dia tak tanya. So, senang cerita begitulah. Bila saya kata ikhlaskan niat, manifestasi dia you all know. You all know. Kalau kita tanya, kita susah nak justify. Nak justify dengan di sini pun tak boleh, justify dengan Allah apatah lagi. Now, so ikhlaskan niat, dan apa-apa yang tak faham, tak clear, nampak tak convincing or whatever, minta tanya. Okay, first and foremost, perlu ta'aruf ke? Siapa yang belum kenal? Yang kat depan ni? Belum kenal. Okay, so kita akan ta'aruf sedikit. Mana pula mouse ni pergi? Sekejap Ada tak? Oh, okay. Kenapa kat sini tak nampak? Okay, tak apalah. Okay. Sedikit nama saya yang nama diberi Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Muhammad Saifuddin. Lahir di Leeds, UK. Kalau ada tak pointer kat sini. Lahir kat sini lah, Leeds. Yang kalau siapa yang follow English Premier League, dia dah relegated lah. Malangnya dah tak ada tim nak sokong Dan kebetulan isteri saya lahir di sini, di Oklahoma. Kebetulannya kami dua-dua lahir kerana parent study di overseas lah. So, kalau kau nak anak-anak boleh cerita macam tu, mana-mana lah nanti anak-anak boleh lah cerita. Saya lahir kat France kan. Okay, first time saya jumpa isteri saya sekarang tu masa di Oklahoma tu lah. Masa dua orang baby. Sebab masa kat sini ni, ayah saya buat degree. Lepas tu kat sini buat master. Jumpa satu lagi family yang tengah study kat situ juga. Tapi bukanlah dia tunangkan di situ. Maknanya jadinya jauh kemudian, 20 tahun kemudian. Tapi itulah titik kan. So tak tahulah anak-anak kawan boleh cerita tak? Ni dulu kan kita masa daurah Oktober tu.
Saya banyak membesar di Shah Alam, di Selangor. So selama membesar tu memang orang bandar je lah, orang Lembah Kelang. Sekolah rendah Islam Iraq, sekolah menengah Islam Iraq. Now, background saya ni, kalau kita cakap pasal usrah ke apa, saya memang dah usrah di sekolah lah. Cumanya siapa yang familiar dengan sekolah agama dan usrah di sekolah ni, siapa yang habis kat situ, dia ada dua trajektori yang berbeza. Ada yang macam semangat, aku nak cari lagi usrah kan. Ada tak usrah kat sana kan. Satu lagi Alhamdulillah kan, tak ada lagi orang nak paksa aku usrah ni. Saya kategori itulah. Saya berjaya lari daripada usrah 2 kali. Pertama lepas habis sekolah. Lepas tu saya masuk ke Intact. Konon-konon nak tengok tempat kelahiran. Sebab lahir saya kat UK kan. Tu first time saya dapat lari lah, Alhamdulillah kan. Tapi malangnya ada seorang mamat lagi tu masuk. Dia drag saya ikut surah balik kan. Astagfirullahaladzim. Dan saya jenis budak baik. Bukan budak soleh, budak baik. Faham, budak baik ni dia malah nak gaduh. Jom. Okey lah, dalam hati, ya Allah kenapalah dia ni. Siapa yang ajak ataupun bawa surah siapa-siapa budak baik ni memang struggle. Sebab depan kita semua ya kan. Dalam belakang ni kita tak tahu. Siapa yang bawa budak yang outspoken senang sikit. Dia tak faham, dia cakap tak faham. Okay. Dan bila dia berubah dia faham, kita nampak. Yang budak baik ni baik je. Hujung tu baru tahu lah semua ni tak faham punya. dia tak nampak kan. So baru saya faham struggle nakib dulu. Tapi lepas tu Alhamdulillah batch kita batch yang amat betul lah. Tahun 98 masa belajar kat sini kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi. So especially di Asia. Batch kita ni dapat saya dapat scholarship JPA untuk pergi dan buat A-level batch 16 kat masa tu nak pergi UK. Dua perubahan kerana kerajaan tak ada duit. Satu, dia kata sorry lah korang nak pergi OC kan, duit tak ada lah, lokal je lah. Itu satu lah. Kedua, korang dapat scholarship kan, kita tak pasal ubah lah jadi pinjaman boleh ubah. So itu batch kita ada dua benda tu. Dan saya ke Unit 10 lepas tu. Sebenarnya saya dapat UTP. Masa tu ada 3 IPTS baru buka. MMU, UTP, Unit 10. Saya dapat UTP lah tu merayu dekat JPA. Boleh tak Unit 10? UTP tu macam jauh lah. So, saya duduk Shah Alam kan. Ni dekat sikit. Dia tahu nak pergi overseas kata. Lepas tu tak apalah dapat Unit 10. Tu kali kedua saya berjaya dapat lari dari usrah lah. Tapi malangnya ada seorang mamat yang sama tu masuk juga situ. So jadilah ceritanya. Alhamdulillah degree mechanical engineering kat situ. Dan kemudian seperti yang saya sebut tadi sempat mengajar sekejap. Tapi mengajar ni sebagai tutor lah sebelum sambung belajar di UPM. Kemudiannya tak lama sebenarnya saya lari ke UIA. Atas beberapa sebab lah. Salah satu sebab tu saya cuak dia kata awak ni macam bagus ni study ni kan. Pergi buat PhD terus lah. Saya cuak lah. Saya lari UIA dia kata tak apa buat master dulu study kan. So saya buat master di UTM Skudai. Di UTM Skudai. Kalau nak cerita pasal usrah kat sini, bila saya sampai kat sini, dia orang dah bagi nama lah, ada sama bagi nama. So, dia orang pun contact Haji Saifuddin kan. Message dia ingat lagi. InsyaAllah malam ni kita jumpa adalah, dia tak menamakan tempat pejabat ni. InsyaAllah sekiranya anda ikhlas untuk berjuang untuk agama pun kan, kita jumpa. Lama dia baca, kalau ikhlas jumpa. Malam tu tak pergi, lah tu esok kita marah-marah, sejam kita tunggu. Kata kalau ikhlas. Kata nak bagi semangat kau ni kan. So, itulah permulaan saya berusrah kat situ. Akhirnya berusrah dekat situ. Habis di UTM, sambung, okay, masa ni dah kerja di UIA, tapi masih duduk di rumah parent di section 19 Shah Alam. Siapa yang family Shah Alam tu, dia tak jauh dari Intact sebenarnya. So, itu first time saya diberi tanggungjawab untuk jaga satu institusi lah di sini. Itu pun satu cerita juga. Saya balik, atau ada seorang ni dia kata, wah Saifuddin, dia message lah, dah balik Selangor malam ni free tak? So dia ajak satu meeting. Lepas tu dalam meeting tu dia kata, sebenarnya anak nak pindah ni, dah tak ada jalan. So Alhamdulillah Saifuddin boleh gantian lah tiba-tiba. So dapat tanggungjawab tu dengan cara yang kejam lah. So tu first time belajar macam mana nak manage usrah di Intact. Ada 2 batch yang sempat dijaga. Siapa yang
kenal siapa individu dalam batch yang pertama tu akan cerita betapa hambarnya lah. Betapa hambarnya. Ingat lagi satu episod tu dalam satu meeting kawasan di kawasan Shah Alam ni. Lepas tu ada pakcik yang jaga kawasan tu lah. Lepas tu termasuk yang jaga IPT dekat situ. Dia kata, Samiduddin, jaga Intech boleh check tak satu kes ni? Adalah pakcik ni dekat negeri so and so. Dia kata nak dekat Intech. Dia minta tukar usrah. Kata kenapa? Kata itulah nakib dia hamba tak kerti apa kan. Lepas tu kata okey bagi nama. Lepas tu dia bagi nama. Dalam hati alamak anak usrah aku ni kan. Tapi of course kita buat tak keluarkan benda kan. InsyaAllah saya akan siasat. Masa tu lah first time muhasabah direct daripada Allah lah kan. Kau ni buat kerja tak kan. Maknanya kita shock sendiri tapi anak usrah kita sengsara. Dan itu trigger point lah kepada lepas tu mood yang berbeza. Dan kalau siapa tanya yang batch yang selepas tu moodnya amat berbeza lah. Okay, dan lepas tu sambung masa tu sebenarnya first time baru reti bawa usrah bawa ni. Dan semangat lah anak buah semua pun semangat satu Intech. Ingat lagi satu program tu dia pergi bawa 3 bas maknanya program macam ni dia 3 bas daripada Intech dia bawa kan. Dia ketuk setiap bilik nak kejap pergi daurah. Kemudian dah sampai 2 tahun lepas master tadi, sebab kalau JPA punya requirement masa tu untuk jadi lecturer, masa sign untuk master tu dia dah kena sambung sampai PhD. Dia kata lepas master kena 2 tahun kena sambung PhD. Masa dah 2 tahun sebab dah setengah sonok bawa surat kat sini, rasa macam tak nak tinggal lah benda ni. Lepas tu dapat warning letter gaji kena tolak apa semua tu kalau tak sambung juga awak ni. So terpaksa lah sambung belajar. Kat situ lah sampai ke Perancis dalam keadaan yang tak erti bahasa apa semua tu, sampailah ke sini. Ni dekat Nevers Institute Superior de l'Automobile de Transport. Sebutan tu dah tak berapa ni, tapi itulah. Siapa yang pergi ke Nevers, ni lah bangunan dia. Dia macam kilang lama kot, dia jadi universiti. Main dia punya expertise dia otomotif Kalau dalam tu banyaklah kereta-kereta yang ni. Now, so pengalaman di Perancis, saya duduk dulu di Nevers dekat situ lebih kurang. So masa awal tu usrah mate dan anak usrah adalah yang dari selatan, ada yang ni kat mana kat situ tak ingat dah, kat tu kan. Lepas tu ni Besansong lepas tu ada yang kat Turki. Usrah mate satu ni kat Holland rasanya. Dan masa tu ada satu fasa tu nakib di Itali. Ada satu ketika tu lah nakib di Itali. Dan ingat lagi masa usrah dekat rumah dia kat Itali tu, bila macam lengur-lengur sikit, jom kita keluar je tengok bangunan condong tu. Lepas tu masuk balik. Kebetulan rumah dia amat dekat dengan bangunan condong tu. So itulah. Dan pernah juga daripada Perancis bawa usrah di Moskow, Poland, Czech ni cerita tu lah. Dan kat Jerman ni anak usrah yang bawa, Spain dan sebagainya. Kebetulannya ada 2 orang lah, ada 2 orang anak yang lahir di sini. Lahir di Nevers. Yang pertama lahir tu dalam keadaan yang amat tidak terancang lah kot. Tidak apa yang kata tidak bersedia. Maksudnya sebab ni boleh tanyalah yang sini-sini dah berumah tangga, dah beranak pinak. Sebab kebetulannya sebab dah ada 2 anak sebelum sampai sini. Tapi dua-dua tu macam dah lebih tempoh tu tak keluar lagi dan dia induce. So tak pernah lagi yang tengok movie pernah lah air ketuban pecah tu kan, tapi sendiri tak pernah lagi yang sampai situ. So yang ni yang first, kebetulan isteri makan pedas dia sakit perut. Lepas tu air ketuban pecah pun ni air ketuban ke apa ni. Lepas tu macam mana nak pergi dah terkeluar kan. So first time anak lahir kat rumah dalam keadaan tak tahu nak buat macam mana lah, bahasa Perancis pun tak kerti. Lepas tu call lah jiran apa semua. Lala bomba datang, angkut pergi hospital dalam keadaan winter bulan 12. Dan kalau ambil gambar bilik ketika tu macam crime scene punya darah kan. So kalau kat hospital dia bersedia kan. Ni kalau ni dia terkeluar dengan darah kat atas katil macam. Kalau ambil gambar tu memang horror lah. Kalau cakap crime scene pun orang percaya. Anyway, tu maknanya kenalah ada ilmu perkahwinan sebelum. Anyway, so ni gambar-gambar pengalaman.
Dan kemudian seperti yang disebut tadi, Noel 2013 balik ke Malaysia. Dan until now, basically dah almost 10 years bekerja di UIA lah. Dan banyak bawa student-student di UIA dan juga belia-belia di Gombak. Alright, so itu overview ta'aruf. Now, untuk kita punya perbincangan hari ini, saya namakan sebegini demi memenuhi mahar syurga. Mahar atau mahar? Ke bahasa ni, mahar ni bahasa Melayu kan? Hantaran lain. Hantaran baik. Sekejap, mahar sekejap. Kalau mas kahwin dengan hantaran berbeza kan? Ni lebih kepada apa? Lebih kepada mas kahwinan. Betul kan? Kalau segi word Arab mahar. Anyway, so tajuknya begitu dan kita akan kontekskan dengan hopefully kita semua mengidam untuk syurga lah kot insya-Allah, dan tajuknya begitu. But before that, let's beginning at the very start. Kita akan mula sebelum kita nak sampai syurga tu pun, kita akan, maknanya naratif ni bermula daripada very beginning. Again, kalau ada kat mana-mana point yang rasa macam tak clear, tak faham, terus tanya je. Angkat tangan terus tanya, insya-Allah. Now, at the very beginning, before kita start bincang apa pun dia ada satu persoalan yang begini kan. Begin with why ni familiar tak? Kalau siapa yang follow Simon Sinek buku dia kan, buku dia. Kita ada banyak macam begin with the end in mind, begin with why. Maknanya itu satu universal konsep lah kot. Kalau betul-betul kita nak berjaya dalam satu benda, biasanya from the very beginning kita dah clear kita nak apa kan. So kita start with the end in mind atau begin with why. Ni ayat bahasa Melayu tu untuk apa semua ni kan. Basically itu Now, dalam Islam begitu juga sebenarnya. Kita familiar kan dengan perbincangan bahawa ayat-ayat Al-Quran yang turun awal-awal, especially fasa Mekah tu adalah ayat akidah. Ada yang first time dengar tak? Oh ya ke? Ada. Ke ni dalam zaman sekolah lagi kita dengar kan. Now, kalau saya tanya ayat akidah yang pertama sekali turun, ada terbayang ayat-ayat apa lah? Kronologi. Iqra. Itu wahyu pertama Now, ada yang jawab Iqra Quite interesting. Sebab selama saya di Malaysia, jarang orang jawab benda ni. Sebab Iqra tu jarang dibincangkan dalam konteks akidah. Ke kat sini, apa orang Malaysia ni apa? Betul, biasa orang kata baca ilmu dan sebagainya kan. Dia jarang konteks from akidah punya perspektif apa. Tapi ada jawab kat sini tu macam, kat Perancis ni memang advance lah siapa boleh jawab kat mana akidahnya? Wahyu pertama tu. Kalau in short kalau kita bagi wahyu pertama kalau kita tengok akidah apa yang ditekankan Now, bila kita cakap akidah, semua faham kan akidah? Kalau saya tanya apa beza akidah dengan tauhid? Boleh jawab? Ke tak tahu tauhid tu apa? Itu lagi pelik tauhid benar dengan tauhid. Ni dua-dua bahasa Arab sebenarnya. Now, kalau kita, sebab saya kalau okey, dalam saya di UIA, saya ada bawa anak saya yang background ustaz belajar agama. Dia quite interesting. Siapa yang belajar agama, kalau kita kata kitab akidah dengan kitab tauhid, dia synonymous tau. Faham? Dia equal. Tapi maknanya ilmu akidah dengan ilmu tauhid basically essentially the same. Tapi yang kat sini kita bukan cakap pasal ilmu akidah, kita cakap pasal akidah dengan tauhid tu sendiri, bukan ilmunya. Dari segi word tauhid bila agak tauhid, maksud dia apa? Daripada root word wahada apa? Dia satu maknanya keesaan Allah kan. Surah apa yang biasanya relate dengan tauhid? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Essentially the whole ayat-ayat tu memang pasal keesaan Allah. Dia tak ada anak, tak beranak, dia tak ada yang sama secara dia tak perlukan siapa pun. Itu tauhid. Akidah ni apa pula? Akidah ni lebih umum Okey, dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq, dapat jumpa tak kat mana word yang root wordnya sama dengan akidah dalam ayat-ayat tu? Dalam Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Apa?
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ain qaf dal. Itu daripada root word aqada. Kalau kita tulis, kalau boleh bayang ain qaf dal, which is root word daripada akidah. Yang uqad tadi apa translation dia? Siapa faham? Ni bukan test kan, kalau nak buka terjemahan tak ada masalah. Kalau tengok surah Al-Falaq, dekat terjemahan dia simpulan, ada simpulan. Ataupun kalau yang guna translation Indonesia, buhul simpulan. Cerita kat situ dia sebenarnya orang Arab sihir dulu dia ada simpulan yang dia menyihir lah. Kalau versi Melayu ni keris, batu kemenyan dan sebagainya. So dia ada simpulan. Kalau Latin ke apa, voodoo doll ke apa, tu semua versi sihir. Tapi nak kata root word dia aqadah tu simpulan. Kalau nak disimpulkan boleh faham tak kalau saya kata gini? Akidah tu in simple words, apa yang terikat dalam hati. Boleh faham tak kalau saya kata begitu? Apa-apa yang terikat dalam hati, terikat dan tersimpul. Dia tak macam simpulan yang senang terbuka, tersimpul betul. Itulah akidah. Kalau cakap macam tu boleh faham? Ke lagi apa pula ni? Mana ada kalau apa? Urat dalam jantung tersimpul kan dah kena bypass kan. Kalau kau faham kan? Ni gambaran kata apa bukan philosophical, apa dia panggil? Inilah gambaran. Okey. Siapa kat sini ada akidah hantu? Ada? Ke apa benda? Ataupun in other words, ada tak yang kat sini tersimpul dalam diri hantu? Tersimpul. Oh, lagi tak faham. Tadi faham ke bila saya kata akidah tu in essence apa saja yang tersimpul tersemat dalam hati itu akidah. Yang tu faham? Ada tak ada yang tersemat dalam hati dia hantu? Sebab kalau saya tak nak guna word yang nanti penafsirannya lain, saya nak kait dengan akidah ni. Sebab ada orang yang kat sini dia tak percaya hantu, di sini dia terikat. Faham tak? Nak test senang dia. Kalau kita naik motor kat Malaysia malam-malam, dia lampu tu malam. Nak start tak boleh. Lepas tu kita dengar bunyi burung. Kita tengok, ada pokok besar, ada burung hantu dengan bunyi. Tu batu nisan. Siapa kat situ terasa cuak, maknanya ada something terikat dalam hati dia pasal hantu. Walaupun dalam otak dia tak ada. Itu beza pengetahuan dengan akidah. Sebab orang putih, dia ada cuak. Ke di Instagram yang menarik? Instagram sikit. Boleh faham? Tu apa yang terikat. Now, apa saja yang terikat, dia ada reaksi spontan. Kalau kita kata Twin Tower tahu kan? Twin Tower kat KL tu. Ada jambatan antara dua tower tu kan. Kalau kita jalan atas jambatan tu, bukan dalam kaca tu atas, open air. Risau jatuh tak? Kenapa? Apa yang tersimpul? Tak apa masalah kau jatuh? Mati. Memang rasa macam mati ke? Mati ke? So faham aja ya. Itu men-trigger macam aku takkan jalan tepi-tepi tu takkan lah sebab tak nak jatuh Itu bermaksudnya terikat, tersimpul dalam hati bahawa kalau jatuh ni insya-Allah mati. Okay. Now, dalam agama dalam kita belajar agama, banyak yang kita faham di sini. Contoh dosa membawa ke neraka. Neraka tu azab yang pedih. Semua kat sini settle kan? Apa bukti kalau dia terikat? Siapa yang rasa dia dah jadi akidah benda tu? Faham ke? Benda tadi tu, dosa membawa ke neraka, neraka tu amat perit. Dah tersimpul dalam hati. Bukti dia senang je. Kalau orang ajak buat dosa, dia cuak lain macam. Kau dah macam best pula tu. Tu tak ada lah dalam hati tu. Walaupun tak ada. So, itu beza akidah dengan ilmu Banyak ilmu agama kita belum masuk sini. Dia belum jadi akidah. Sebab tu tindakan kita macam soalannya kita tak ada ilmu tu. Tapi bukan isunya ilmu tu, tapi akidah tu. Faham? So, sebab tu ilmu akidah kita selagi dia tak jadi akidah betul, dia tak membentuk kita. So, cabaran yang besar ialah macam mana nak tanam akidah. Nak belajar ilmu akidah senang. Nak jadi akidah tu yang susah. Okey, ni nak cerita nak cerita akidah tu apa Dalam Al-Quran, tauhid tu salah satu akidah.
Faham ke? Salah satu yang sepatutnya tersmat. Tak adalah tergagak-gagak macam, ada ke possibility Allah ni kok ada yang lagi kuasa. Maknanya dia tak ada betul. Tapi ada banyak akidah yang ditanamkan. Faham ke? Banyak akidah ni bukan banyak agama. Banyak benda yang disimpulkan dalam wahyu. Contohnya syurga neraka. Contohnya dunia ni akan hancur. Contohnya Allah tu berkuasa, etc. etc. So banyak kita tengoklah juzuk ammar tu macam-macam akidah yang ditanam. So soalan dia ialah wahyu yang pertama ni tanam apa? Okey. In short, dia nak bagi kita sedar diri ya. Kau ni siapa, aku ni siapa. Okey, dan kalau yang siapa yang tak nampak lagi kita tengok satu persatu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita tengok siapa yang belajar bahasa Arab sikit-sikit, kita akan perasan word-word yang Allah gunakan adalah word yang relate one to another. Contohnya kat sini, Rabbuka. Rabbuka maksud dia? Tuhan kamu. Implikasi dia, aku Rabb, kamu tu abd, kamu tu hamba. Right? Allazi khalaq. So maknanya aku yang menciptakan, kamu makhluk, kamu diciptakan. Aku khaliq, kamu makhluk. Seterusnya, khalaqal insana min alaq. Okey, siapa yang belajar bahasa Arab? Kalau lah pun ayat ni nak kata aku ciptakan kau. Kalau kita kata khalaqal insan, habis. Ayat tu dari segi language-nya okey. Faham? Ayat tu settle. Tapi Allah cakap khalaqal insana min alaq. Maksudnya point dia bukan itu. Faham? Point dia kat mana? Kat alaq tu. Siapa boleh agak apa yang Allah nak tekan dengan cakap kamu ni dari alaq? Boleh agak? Dia punya pair dia ialah kat ayat lepas tu. Iqra wa rabbukal akram. Maksudnya apa? Aku yang mulia, kau yang hina. Aku cipta kau dari apa benda je tu kan. Aku yang maha mulia. Lepas tu allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kan. Aku yang mengajar, kau yang diajar. Aku yang tahu, kau yang tak tahu. Now, akidah ni yang ditanam first and foremost. First and foremost, wahyu yang pertama. Interestingly, wahyu ini datang sebelum wahyu pasal tauhid. Sebab apa? Sebab isunya bukan Allah tu berkuasa ke mana. Maksudnya, selagi mana manusia ni tak sedar diri, itulah punca segala masalah. So, macam kalau bahasa orang putih, Allah nak put us in our place lah. Allah nak, kau sedar diri, kau siapa kan. Kalau nak bincang pasal benda ni, panjang lagi lah. Boleh dibincangkan apa implikasi dia dan sebagainya. In short, saya biasanya akan cakap dengan ilmu agama kita level SPM sahaja, kalau ni settle, umat kita dah jauh lebih baik. Sebab kebanyakannya dia bukan tak tahu dalil, tak bawa apa. Dia maksudnya bila Allah cakap, dia tak rasa macam siapa aku nak persoalkan. Kalau benda ni settle kan benda kan, Allah yang tahu, aku tak tahu, kenapa pula kan. Allah yang ajar, aku yang dia ajar. Bukan aku tahulah nak fikir sendiri. So itu maksudnya dia tak sedar diri. Now, di mana kepentingan akidah ini dan apa sebenarnya isu manusia? Kalau kita tengok diagnose daripada Allah SWT sendiri. Okey, ini bukan wahyu pertama tapi sambungan dalam surah yang sama di ayat itu kemudian, tapi dia melengkapkan cerita. Siapa ingat ayat lepas tu? Lepas 5 ayat tu apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Okey, saya tak sengaja tak letak translation ni supaya kalau nak tengok boleh ni. Kalau yang biasa dah bahasa Arab mungkin boleh agak kan. Kalla innal insana la yatgha. Tagha ni melampau kan. Sungguhnya manusia ni melampau. Sebab apa? Ar-ra'ahu istaghna. Ghani apa ghani? Kaya ataupun rasa cukup Allah kata, diagnose ni daripada Allah. Kenapa manusia ni melampau? Sebab dia rasa dia serba cukup. Aku boleh fikir sendiri lah cara nak hidup. Faham? So, itulah punca masalah. Dan akidah tadi merubah benda tu. Maknanya, aku nak hidup macam mana? Kena tanya balik lah Allah nak macam mana sebenarnya dan sebagainya. So, bila Allah cakap something tu, dia tak akan rasa macam aku boleh fikir lebih baik daripada itu. So, bila tak settle akidah ini, lahirlah segala masalah regardless of seseorang tu namanya Muslim atau tidak. Now, just nak tambah cerita sikit. Semua kenal Muhammad ni? Abu Jahal Kenal maknanya pernah dengar, familiar dengan kisah dia. Alright. Now, siapa yang buka surah Al-Alaq? Sebab tadi kita dah ambil 2 portion surah Al-Alaq. Satu wahyu pertama 5 ayat. Lepas tu sambung 6, 7, 8. Siapa yang baca surah ni, second half of the surah cerita pasal Muhammad ni. Siapa yang tahu benda tu? Second half surah Al-Alaq, background dia ialah pasal Abu Jahal.
Kalau kita baca apa dah ayat dia? Yang melarang solat tu. Ayat sebelum tu? Ara'aital ladzi yanha. Kau tak nampak tiga orang yang menegah abdan iza solat, hamba yang tengah solat. So Nabi tengah solat, Abu Jahal yang datang, kalau kau solat lagi aku pancung basically begitu. So panjang tu ceritanya dialog dengan Abu Jahal. Now Abu Jahal ni nama dia ke? Bukan, nama dia apa? Siapa tahu? Apa? Okey, itu gelaran dia, Abu Al-Hakam. Tapi itu pun bukan nama dia kan? Kalau doa Nabi Muhammad SAW tu antara dua Umar, pernah dengar? Dia walaupun Umar tu dia boleh Ain Mim Ra tu boleh jadi Umar, Amru, apa-apa yang seangkat tangannya. So begitulah. Okey. Tapi gelaran dia betul Gelaran dia Abu Al-Hakam. Siapa boleh agak maksud dia? Familiar dengan Luqmanul Hakim? Yang bijaksana Okay, so this is quite interesting sample Dia dikenali sebagai Abu Al-Hakam. Maksudnya the society knows him as a wisdom guy. Scholar, dia lah. Profesor dia lah. Contoh the society Sebab kalau kita nak faham semua dia orang ni ada gelaran. Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin. Sebab apa? Semua orang kenal dia ni amanah. Abu Hurairah kenal Sebab apa? Sebab dia sayangnya kucing apa semua kan. So semua orang ada gelaran yang relate dengan something pasal dia Abu Lahab pun ada cerita dia macam mana dapat nama tu Tapi kita nak cerita pasal Mamat ni sekarang Dia digelar Abu Al-Hakam. Tapi di sisi Allah, di sisi Nabi SAW, di sisi Islam, kita memang panggil dia Abu Jahal. Dalam society tak ada orang panggil benda ni memang nak kena pancung lah. Tahu kan dia gangster kan. So kalau ada Pak Jahil memang hilang tengkuk lah. Soalan dia, kenapa tiba-tiba berubah daripada Abu Jahal Abu Hakam jadi Abu Jahal? Jahal ni opposite of wisdom tadi kan, jahil lah. Adakah dia terantuk lah tu biol ke? Boleh tak? Basically ni nak pendekkan cerita lah. Kita tajuk ni bukan tajuk ni just background asal Essentially bila seseorang tu tak faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran, dia anggap sebegini. Walaupun society anggap dia profesor ataupun bapa kebijaksanaan. Now, saya suka highlight benda ni kepada mahasiswa lah. Sebab in our society, kita, all of you, is kategori ni dalam society. Faham ke? Macam daripada SPM berapa peratus je yang masuk IPT dan etc. Yang apatah lagi yang dapat fly ke overseas ni. The danger is if society kita ni pandai, score memang pakar bidang awak, tapi kalau kita ni in short dah terus jam ke conclusion kita apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran tu kita tak tahu, kita tak faham pun. Di sisi Islam kita gini. So ni muhasabah yang dia memang kena kepada orang yang masuk universiti je. Kalau dengan makcik kampung tak masuk cerita ni sebab tak ada orang pun gelar dia orang profesor ke scholar ke mahasiswa ke apa. Tapi ni this is for us So harapnya dalam usrah kita, dalam darah kita, dalam personal tadabbur kita berusaha untuk memahami Quran lah. Otherwise kita tak nak jadi society anggap memang kita high up in term of ilmu dan wisdom, tapi dalam Islam begini So ini satu muhasabah yang besar for all of us Now, in short, akidah yang Allah nak tanam ni lah solusi sebenar, dan kita nak cuba faham dia So kita nak tertanam sungguh dalam jiwa kita akidah yang sepatutnya kita tanam. Secondly, kita nak cuba faham sungguh-sungguh apa yang Allah nak kita faham dalam Quran. Dan apa yang kita akan cover sepanjang hari ini dan esok yang saya punya slot, insyaAllah akan cuba deep dive sebanyak mungkin benda-benda yang core dalam Al-Quran insyaAllah, supaya kita betul-betul faham dan hopefully some terikat, makin terikat dalam hati insyaAllah. So that's the first thing untuk apa Second, so at the end of the day, apa yang kita nak? Tadi kita begin with why So maknanya persoalan why ni banyak dijawab oleh Quran lah, especially ayat akidah Apakah kita punya biggest why? Kalau masing-masing ni kalau ditanya what's your biggest reason for all, ada jawapan tak? Apa at the end of the day kau nak apa At the end of the day, bukan today maknanya at the end of tak terfikir lagi nak apa-apa. Tak ada, kau tak nak apa-apa Okay.
Jawapan template yang generally speaking, kalau kita kata 3 kategori benda yang terkaitan dengan ayat-ayat Quran, ada kategori orang yang memang aku nak kejar redha Allah. Ultimately aku nak kejar redha Allah. Ada orang yang macam, oh aku by hook by crook aku nak masuk syurga juga. Ada orang yang macam by hook by crook aku tak nak masuk neraka. Tu 3 essentially akidah yang terbesar lah kalau kita nak kata gitu. Dan saya letakkan sekaligus sebab ni 3 serangkai yang either or insya-Allah kita okey. Faham? Walaupun siapa yang baca buku sufi dia akan menghierarkikan lah. Ada yang pernah baca buku dia kata yang macam dia ambil Rabi'atul Alawiyah, Adawiyah yang macam aku buat ni bukan just nak macam dia macam meletakkan nak syurga tu bawah daripada just purely Allah redha tu kan. Tapi tu perbincangan sufi lah. Kalau dalam Quran tu tiga benda ni Allah guna. Faham ke? Untuk kalau kita kata contoh yang paling hebat kat sinilah. Pernah dengar bila Nabi SAW ditanya kenapa dia solat sampai bengkak kaki semua tu, dia jawab apa? So mainly isu dengan Allah lah. Bila Allah dah bagi bersyukur tu level yang siapa yang boleh sampai situ, subhanallah. Ada banyak ayat yang bersifat syurga ni kan, tak nak masuk syurga ke dan sebagainya. Saya personally kategori yang beginilah, very reward oriented So bila baca syurga tu memang wah aku nak juga masuk kan. Ada orang yang mungkin yang on the further left kan, dia amat takut dengan azab neraka. Dan tiga-tiga approach ni Allah guna secara berulang Hence tidak ada orang boleh kata mana-mana ni salah lah. Sebab Allah sendiri yang menggunakan benda tu. Faham kan? Bila Allah kata syurga, takkan kata saya nak masuk syurga tu salah pula tiba-tiba kan. Similarly dengan takut neraka. Dan even ayat Allah SWT pun ada yang kata orang beriman tu yang takut neraka dan sebagainya. Right. Tapi tajuk kita hari ni akan cover mainly yang tengah ni. Sebab saya kategori itu saya senang nak cerita benda tu lah. Dan saya most of orang yang saya jumpa dia senang lagi di-trigger dengan reward syurga. Kat sini tak tahulah korang ada yang rasa dia kategori yang mana-mana lebih tak? Redha Allah lagi? Ada tak yang kategori tu? Macam in a way macam ayat tu macam kau tak masuk syurga pun tak apa, tapi jangan masuk neraka. Ada juga macam tu. Walaupun in a way sebab dia ada 2 je destinasi, so dia masuk tu lah. Tapi dia punya primary concern dia kat situ kan. So kalau orang macam tu, I would expect bila dia baca ayat pasal neraka tu lebih mengesani dia lah kan. Saya agak akan teruja dengan ayat-ayat syurga. Dan of course ada ayat-ayat yang pasal memang purely relationship dengan Allah. So untuk hari ini kita akan fokus yang ini asal tajuk ni sebenarnya saya pernah bila saya start mencari nak kata apa bila saya realize saya ni kategori itu, ada salah satu Ramadan tu kot, bila tilawah khatam tu setiap kali jumpa ayat syurga je saya take note dan lengkapkan jadi satu slide dan jadi satu penyampaian pasal syurga. Ada yang tanya tak nak buat ke pasal ayat-ayat neraka kan. Saya harapkan orang yang kategori tu lah yang buat, sebab dia yang bila dia tilawah tu dia akan jumpa bukan nak kata saya tak nak buat, tapi benda ni saya first and foremost buat untuk diri sendiri sebab itu yang akan boost diri saya. Now, siapa yang pernah baca ayat-ayat syurga dalam Quran, kita akan perasan ayat dia very descriptive. Faham? Kalau cakap descriptive, dia bukan just factual, oh syurga tu ada apa kan, tapi dia describe. Dia describe. Beza dia ialah kita tergambar dan terliur. Faham? Boleh faham kalau dia kata so begitu. Now, kalau siapa yang nampak ayat tu macam factual, dia akan pelik tau. Siapa pernah come across ayat syurga ni yang pasal dalam syurga tu dia orang ada duduk di atas kursi? Pernah dengar? Rasa apa? Kau rasa apa? Dia duduk. Okey. Macam kan dia macam, tapi sebenarnya dia ayat tu kalau kita baca turutan, dia bring us to an experience tau. Dia kena terbayang, oh kita tengah duduk. Dia bukan fakta, dia duduk macam dia okey tengah duduk, lepas tu ada bawa orang hidang. Dia lead us through an experience. So selagi kita tak rasa benda tu, ayat tu belum purpose ayat tu belum sampai. Ayat tu nak membuatkan kita kata, oh aku nak macam ni, aku nak hidup macam ni, I want that. That's where ayat tu, purpose ayat tu sampai.
until that point, ayat tu masih belum mengesani diri kita. Dan susah kita nak claim Quran tu dah jadi panduan hidup lah. Kalau majoriti ayat kita tak membantu kita lagi. Now, so saya akan bawa semua ayat-ayat ayat-ayat syurga yang disebut dalam Quran yang ada unsur-unsur yang boleh dibincangkan. Okey. Dalam rentetan ayat yang lepas-lepas ni, of course atas faktor masa, mungkin saya tak akan hurai panjang setiap ayat ni sebab banyak. Yang di highlight warna biru tu contoh-contoh description. Description yang paling common, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Basically, tajri min tahtiha al-anhar ni paling common. Siapa yang dah rasa bosan dengan ini? Alah, balik-balik tajri min tahtiha al-anhar. Ada tak? Siapa pernah visualize benda ni? Bila baca je, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Visualize. Ada yang visualize? Kau visualize apa? Jannat apa jannat? Taman-taman. Kau bayangkan taman kat mana? Taman macam mana? Okey. Jannah ni quite interesting sebab kalau kita ada orang Arab datang Malaysia, bila dia contohnya naik kabel ke apa, dia tengok pokok-pokok hijau kan, dia kan kata, oh jannah. Saya dulu macam tak faham tau. So kita kata, apa lekeh sangat jannah dia ni kan? sebab saya duduk biasa jannah tu syurga. Tapi jannah tu, kalau dia tengok kebun tu jannah lah tu. Dari segi bahasa, jannah tu basically yang menutup. Yang menutup. So bila, kalau orang Arab, orang padang pasir ke apa, ada bukan pasir, bukan tanah je, tapi ada hijau yang menutupi, itu jannah lah. Majnun tau Majnun? Gila. Kenapa? Tapi dia ada ruh yang sama. Bila akal tu tertutup, tu semua root word yang sama. Jin tu word yang sama juga. Kenapa dia panggil jin? Sebab kita tak nampak dia. So ini semua root word yang sama, tapi satu dia jadi taman, satu dia jadi gila, satu dia jadi jin. Kalau bahasa kita memang tak ada kaitan antara satu sama lain lah. Tapi dalam bahasa dia, sebab bahasa asalnya yang menutupi. So dia begitu bahasa Arab. Okey, jannat. Satu ke banyak? Banyak. So kalau terbayang satu tu belum sampai lagi lah. Dia kena terbayang banyak. Tajri min tahtiha al-anhar. Apa dia? Mengalir di bawahnya sungai. Satu sungai ke banyak? Anhar. Banyak. Siapa lebih bayang? Banyak taman mengalir di bawahnya banyak sungai. Nak start bayang pun macam mana nak. Kan? So dia satu bayangan yang cuba membawa kita beyond what we have ever imagined. Okay. Itu satu. Dan ini akan berulang. So yang berulang ni saya tak akan kupas panjang. Tapi dia sentiasa membawa kita ke satu dimensi yang tak tahulah kalau kita student ni masih dalam fasa. Siapa yang dah start fasa mengidam real estate? Real estate. Macam aku harapnya at a certain point aku akan ada mansion, ada swimming pool, ada air pancut, ada scenery. Maknanya because human being at a certain point dia akan mengidam benda tu. That's it lah basically. So benda ni akan capture that interest. Faham ke? Kalau kita sudah nak apa fikir benda tu kerja pun tak tahu lagi. So dia susah lah tu kan. Tapi apatah lagi kalau kita kata orang Arab ketika itu. So this should be there lah. Maknanya kalau orang yang mengidam tu, this compete with whatever yang kita idamkan. Nak rumah besar ke apa. Okay. So yang jannat tajri min tahtiha al-anhar dan sebagainya ni, pergi laju. Nanti siapa yang nak slide ni, nak tengok semua ayat ni, nak tahu seorang-seorang, dialukan. Saya nak pergi guna. So dia gambarnya menggambarkan ni lah, whatever gambar yang you boleh tengok kat dunia yang cantik, it's beyond that basically. Dan sebenarnya semua word yang Allah guna pun just untuk give a taste towards that. Faham? Sebab memang kita tahu hadis Nabi SAW, syurga ni benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Kita yang otak kita dah fikir pun dia bukan itulah, dia much beyond. So apa yang cantik yang kita dah tengok kat dunia ni pun is much beyond that. Dan dia untuk kita seorang. Maknanya kan, bukan rumah tu je, maknanya all of this is for you kan. So saya cuba carilah ada tak sungai-sungai yang bertingkat ke apa. Inilah yang saya pernah jumpa dan kan, tak tahulah idaman ke tidak. Kalau saya sukalah kat Malaysia ni sungai tu satu sebab bunyi dia tu for me dia memang menenangkan. Dan kalau this is my own land memang biasa. Anyway, kita pergi pula description yang lain. Ni contoh ala sururin mutaqabilin.
Yang warna biru yang second tu Mereka duduk berhadapan-hadapan di atas pelamin masing-masing. Siapa yang selama ni tertrigger dengan ayat yang macam ni? Ha? Okey. Ni satu point yang kita kena realise Siapa boleh bayangkan ayat-ayat ni semua para sahabat dengar dalam keadaan apa? Susah. Dia susah kenapa Yelah, susah diseksa. Ataupun itu fasa awal, fasa Mekah kan, banyak diseksa. Lepas tu masa Madinah pun struggle sebab sentiasa kena berperang dengan Mekah dan sebagainya. Lepas tu struggle untuk sebar dakwah dan sebagainya. So feeling dia akan lain macam bila kita struggle in that path. Lepas tu datang ayat kata tak apa, kau akan dapat benda ni. Maksudnya gambaran dia is contradict to what you going through tau. Maksudnya we are struggling for Allah, we are struggling for Islam. Dan Allah kata tak apa, nak rehat kat mana? Kat syurga. Ni tak tahu lah, pernah dengar tak kalau lama ni, kalau macam usrah yang seawal dekat Perancis ni, dia suka guna phrase macam tu kan. Kau penat je, rehat kat mana? Syurga. Sambung kerja balik. So dia macam demo je begitu. Maksudnya gambaran macam duduk lepak apa semua ni is gambaran rehat tu. So dia masuk tau. Dia ayat macam ni susah nak mengena kepada orang yang memang dah lepak kat dunia. Aku dah lepak dah, buat apa nak tunggu syurga kan? Dia jadi susah. Sebab tu kita kena dikesan dengan banyak ayat lain yang push untuk kita kerja dan struggle, baru ayat ni become a more of a motivation lah. Kalau kita awal-awal tak apa, aku nak lepak sini, bukan neraka maksudnya senang-senang kat sini, susah kat sana tu, na'udzubillah lah. Okey, ada ayat-ayat begini Personally, saya sebagai seorang lelaki yang tidak tertarik dengan pakaian, saya pun susahlah nak menggambarkan kat mana tertariknya benda ni kan. Dia hias dengan gelang-gelang, mutiara dan sebagainya. Tapi tak tahulah kalau ada orang yang macam dia ada feeling kepada pakaian, ayat-ayat sebegini ni kalau kita baca tafsir dia memang mengujakan So boleh guna ayat-ayat mana yang kita rasa paling memotivasikan kita, insya-Allah. Okey, saya pergi secara laju contoh-contoh kat ni. Pertama juga mata air terpancar, mereka pakaian sutera, duduk berhadapan-hadapan, budak bidadari dan sebagainya. Wa zawwajnahum bihurin in. Hurin in ni pun satu benda yang agak berulang dia ada satu translation sebab hurin in ni quite interesting. Lagi banyak terjemahan kita jumpa, lagi banyak word yang berbeza digunakan. Masa saya jumpa student, saya kata apa yang word yang paling, sebab dia punya in tu dia macam ada description of mata dia tu. Wah kan. Budak-budak sekarang ni kata macam, oh mata anime kot. Mata anime. Tak tahu korang tahu mata anime macam. So wallahu alam. Okey, so tu gambaran-gambaran bidadari Now. Okey, ada ayat-ayat yang begini Ni surah An-Naba Hada iqawa'an-naba wa kawa'ibat turaba. Ayat yang macam ni siapa yang teruja ayat ni? Ni juz amal. Siapa yang hafal surah An-Naba dan dia ada rentetan ayat pasal syurga Kalau terjemahan bahasa Melayu kat sini, dia tulis translation perawan-perawan yang sebaya umurnya. Siapa yang teruja? Oh, dia teruja. Siapa yang sebab translation Melayu ni dia DU kan. Faham ke DU kan? Dia rating PG 18 SIL dia DU kan, diumumkan. So sebab tu word dia, terjemahan dia jadi gitu. So, dan orang kata perawan sebaya ni 40 tahun ke 30 tahun. dia tak sampai maksud bagi setengah orang. Saya tak tunjuk kat sini, tapi siapa yang nak tengok sebab ayat ni banyak didebate oleh setengah orang anti-Islam kalau bahasa orang putih. Siapa nak pergi tengoklah translation English ayat ni. Dan saya pernah tanya kat Malaysia, ramai orang tak pernah tengok translation English tu sebab word dia memang bagi setengah orang amat shocking Tapi dia menjurus kepada what kind of visual yang di-capture oleh word ni. Wa kawaib. Siapa yang jumpa tahulah apa yang ayat tu. Now,
Tapi to clarify, siapa yang kata macam memang word dia begitu kan, dia bukan direct translation tapi translation English tu nak capture quote unquote quality of benda tu. Begitulah. So sebenarnya word Arab ni, siapa yang memang belajar bahasa Arab, dia memang very descriptive. Descriptive tu maknanya menyebabkan orang yang terliur dengan benda tu dia jadi amat terliur. So saya just mention begitu. Kalau orang yang tak pernah tahu, dia ada benda tu dia ada benda tu yang sebenarnya kalau kita tengok terjemahan Melayu, biasanya benda tu hilang lah. Kecuali siapa yang buka tafsir Hamka. Tafsir Hamka dia actually guna word macam tu. Saya terkejut juga macam ya betul pak cik ni cek. Tapi dia guna description tu kan, gitu Okey, seterusnya. Mereka berada di atas pelamin sambil melihat keindahan. Mereka diberi minum dan saya mendengar. Okey. Dia ada word-word yang boleh faham ke beza antara mereka dihidangkan minuman dengan kalau nak makan ada kat sana boleh beza kan? So the description of the luxury punya faham kan? Dan kat sini dia ada macam okey, mereka diberi minum yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Okey. Yusqawna min rahiqin makhtum. Apa dia punya tu? Mereka diberi minum satu minuman yang termeterai ataupun tertutup bekasnya. Siapa yang rasa apa-apa? Dia diberi minum yang tertutup. Oh, macam benda ni kot. Ke siapa yang rasa apa-apa? Sebab benda ni hanya difahami oleh orang yang memahami certain luxury culture tau. Pernah tengok cerita orang putih tak yang ni botol daripada 1978 tak pernah buka yang di Arab tu. That's the faham ke? Dia nak gambarkan kelas tu. Maknanya bukan botol yang ni manufacture tahun lepas dia tahun lepas lah punya benda tu. Dia termeterai. So kalau kita memang tak faham kan termeterai apa masalah tu, memanglah tutup kan. Dia faham ke dia ada benda tu. Dah tu khitamuhu misk. Okey, dia yang tertutup tu yang macam kalau gabus tu daripada katanya apa? Kasturi kan. So dia nak gambarkan ni bukan calang-calang kan. Penutup dia saja. Ni bukan cakap dalam tu. So that's the wording yang digunakan untuk kata macam kau nak sebab apa macam kalau kata para sahabat tu again dia nampak orang kafir tu tengah enjoy dunia macam tu. That's the life. Kalau kita tengok movie orang putih pun that's the life kan. Tapi Allah kata tak apa. Jangan risau. Kau ada yang lebih special dan lebih kekal abadi yang macam yang menandingi benda tu So you get the mood Kat sini ini antara contoh Allah punya approach kata best. Tapi ada yang lagi best. Kalau kat sini dia sebut ini kita muhumis wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Okey, ayat dia bermula dengan innal abrar lafi naim. Orang yang berbakti, berbakti tu dia dapat syurga penuh nikmat Dia cerita nikmat. Dia ni dapat yang ni tertutup daripada ni, lepas tu dalam dia pun wa mizajuhu min tasnim. Air ni pula ada specialnya, dia campur special ingredient yang dimasukkan daripada tasnim. Apa pula tu kan? Aina yashrabu bihan muqarrabun. Campuran tu datang daripada satu tempat yang muqarrabun minum terus kat situ. Siapa faham? Lagi tak faham pula Okey, abrar dapat syurga yang penuh nikmat ni. Tapi ada campuran yang special yang menyebabkan ini bertambah special. Campuran tu dia datang dari satu tempat yang golongan abrar terus minum straight benda tu. Tak faham tak apalah. Tapi nak cakapnya abrar dapat syurga yang penuh nikmat. Al-muqarrabin, orang yang rapat dengan Allah dapat nikmat yang beyond that lah. Benda yang menyedapkan tu dia dapat benda tu terus. So dalam ada banyak surah yang begitu dia cerita nikmat lah tu. Tapi ada lagi satu gang yang lebih nikmatnya. So kita sentiasa dimotivate untuk syurga ni, untuk aim for the highest. Bukan aku syurga mana-manalah asalkan syurga. Kita tak dia ajar begitu Sebab tu doa kita pun kita diminta Jannatul Firdaus kan. Kan ada yang doa ya Allah bagilah syurga paling cikai pun. Ada ke? Kita tidak diajar begitu Kita tidak diajar begitu Kalau kita tak pula aku tahu aku neraka tapi jagalah neraka yang kurang azab. Harapnya tak ada yang doa yang merapu macam tu lah. Sebab kita memang tidak diajar begitu Kita diajar untuk aim for the highest, yang akan trigger kita untuk kerja untuk yang itu Okey, dalam syurga itu ada mata air mengalir, ada ni kau boleh baca sendirilah. Dia akan banyak description
Saya nak highlightkan beberapa benda yang mungkin belum ada ada bidadari, ada hamparan-hamparan. Ini pun sama Dan syurga tu sambil berbaring. Lepas tu mereka minta buahan, minuman. So again ni gambaran luxury dan relaxnya gambaran syurga tu. Di situ ada pula bidadari yang pandangannya tertumpu. Okey. Dalam Quran ni, tadi surah Naba pun sama dia ada banyak bila Allah sebut satu benda, especially benda yang dekat dunia ni ada yang something similar tapi dia di tempat maksiat. Faham ke? Macam kalau contoh ayat macam Arak tadi tu, biasanya Allah akan put a disclaimer bahawa bukan macam tu. Sebab kita tak ada masa, kita tak akan kupas satu-satu. Tapi bila kompasan nanti dalam surah Naba tu dia kata, oh tempat ni tak ada yang lara-lara, tak ada ni. Sebab tempat yang biasanya ada benda tu, orang memang sembang kotor dan sebagainya. Sini pun sama bila dia kata ada bidadari yang khas menunggu kita dan sebagainya tu, dia terus kata matanya hanya untuk kamu macam tu nak distance daripada. Sebab dunia ni ada juga yang begitu, faham kan? Begitu tu. Tapi dia ni dah berapa orang, faham konteks kan? So, maknanya setiap bidadari yang diberikan tu memang khas untuk tu. Dan mata dia hanya nampak orang tu. Hence, dia suci lah. Dia suci. Alright. So, hopefully ayat-ayat sebegini, bila kita tadabbur, bila kita, hopefully dia membawa kita. Sebab itulah, tak tahulah kat sini siapa yang dah biasa tadabbur, siapa yang dah terlatih tadabbur. Bila kita baca tu, kita tengok maksud dia dan kita internalize visual dia. Dia sepatutnya memberi satu rangsangan yang tertentu. Kalau yang baca neraka tu pun ada description dia kan. Siapa yang pernah describe? Okay, contoh yang ayat yang famous apa yang mereka itu hadis kan? Yang dibakar, Quran kan rasanya dibakar, lepas tu bila kulit dah hangus diganti dengan kulit baru. Pernah baca ayat tu? Ayat tu just nak describe sebab kita punya reseptor sakit kat sini kan. So Allah kata kalau kita bayangkan dibakar tu seksa, lepas tu dah habis kulit tu, Allah kata tak, aku nak bagi kau rasa lagi. Dia gantikan kulit baru, rasa lagi, ganti baru. Maknanya it is the ultimate pain lah, na'udzubillah kan. So benda-benda tu sepatutnya men-trigger certain feeling yang menyebabkan kalau kita masih tak, macam ni kita ada banyak dosa ataupun jahiliah ataupun lara yang biasanya susah nak tinggal kan. Ayat tu sepatutnya memkuatkan macam tak berbaloi aku simpan benda ni. So begitu So ayat neraka pun banyak description. Carilah dan cari apa yang paling men-trigger kita, ulang-ulang supaya dia boost kita punya ni. How much you can have it all. Memang semua tu Allah dah describe, memang dah tersedia bagi siapa yang nak But how much do you want it? Siapa yang rasa macam aku nak apa saja aku kena buat, aku nak juga. Ada yang sampai macam tu tak? Seorang je, Masya Allah. Yang lain ni tengoklah dulu kena buat apa. Kalau susah kat tu, hanya bahaya tu. Sepatutnya kita sampai macam bila kita dapat gambaran tu, serius aku nak. Kalau apa yang kena buat, aku sanggup. Now, ada ke requirement kan? Kita tengok ayat yang Allah gunakan Okey, dekat sini semua yang warna biru tu again nanti boleh take your own time untuk tadabbur. Semua still gambaran-gambaran reward Cuma yang kat sini saya akan highlight warna merah. Warna merah tu basically gambaran siapa je yang dapat benda ni. Ini gambaran yang paling common amanu wa amilus solihat. Maksudnya apa? Iman dan amal. Paling kurang dia trigger kita satu soalan. Aku dah cukup amal tak? So dia bukan iman saja, dia iman dan amal. So aku dah beramal ke? That's the core soalan yang patut dicana bagi siapa-siapa yang nak kejar syurga amal nak melusat ni banyak. So banyak ayat yang description dia sebiji macam ni, mungkin saya akan skip dan nak highlight kepada word yang lain yang Allah guna. Okey. Siapa nak buat checklist tepi katil ke apa boleh buat Siapa yang rasa dia dah tick semua ni? As-sabirin. Orang yang sabar. Siapa yang rasa? Aku orang sabar. Okay. Ni word isim fa'il pernah dengar? Isim fa'il. Bahasa Arab. Ataupun kalau saya cakap ni orang yang menyanyi, yang penyanyi boleh bezakan tak? Penyanyi itu memang kita kenal dia sebagai penyanyi. Orang yang menyanyi itu, dia sedang menyanyi ketika shower. Dia
Faham? So, as-sabirin, penyabar. Bukan saya pernah sabar dulu. Bukan. Dia kena, dia memang penyabar. Faham? Bukan kadang-kadang sabar. Memang dia penyabar. As-sabirin tu tahu. Siapa yang rasa alhamdulillah dah tik lah. Was-sadiqin, dia memang orang yang benar. Ke setiap kali melawat memang merapu dia ni. Cakap bukan-bukan. Apa? Kalau kata macam even Nabi SAW, even dalam melawat dia mesti benar kan. Bukan melawat dia memang kelentong ke mana tu kan. Wal qanitin. Kat sini dia translate sebagai orang yang sentiasa taat dah tik ke? Wal munfikin. Ni lagi best. Orang yang memang dia penginfak, bukan insya-Allah pernah infak, insya-Allah pernah. Sekali-sekala kan. Dia memang dikenal sebagai infak. Wal mustaghfirin. Orang yang beristighfar. Yang lagi best, tak habis ke. Wal mustaghfirin nabil ashar. Dia beristighfar masa sahur. Masa waktu sahur. Kita bangun atau tidak. So, siapa yang rasa dia dah check semua? 1, 2, 3, 4, 5. So, siapa yang nakkan ganjaran yang ternyata begitu tu, hopefully kita aim lah bila kita nak jadi penyabar. Dan kalau kita ada isu itu, bila kita nak settlekan benda-benda tu hopefully kita fulfill semua checklist ni, insyaAllah. Okay, ada karakteristik lain. Yunfikuna fis sarra' wad dharra'. Dia infak. Orang yang infak masa senang dan susah. Tu yang susah tu. Ya, aku masih ada duit, insya-Allah infak kan. Tapi ayat dia bukan tu. Ayat dia yunfikuna fis sarra' wad dharra'. Orang yang memang dia infak, masa senang dia infak, masa susah pun dia infak. Wal qazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marah dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Siapa yang kat situ macam dia pemaaf. Lepas tu wa ni'ma ajrul amilin. Orang yang beramal orang yang beramal. Okey, bertambahlah checklist kita lagi. Wallazina amanu wa amilus solihat. Okey, kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Okey, ini pun sama nanti kita akan tengok slide lain banyak ayat begini manudu tilkumul jannah uristumuha. Diwariskan syurga tu kepada mereka. Bima kuntum ta'malun. Kita akan jumpa dalam Al-Quran seperti mana kita akan tengok tadi dan akan datang. Allah sentiasa kata masuk syurga sebab amal, masuk syurga untuk sebab amal, masuk syurga sebab amal which is quite interesting. Kat sini, ni dalam surah At-Taubah. Okey, At-Taibun, orang yang sentiasa bertaubah, Al-Amidun, Abid, Hamidun, bertahmid, As-Saihun. Kat sini mengembara War-Raki'un, yang rukuk, Was-Sajidun, yang sujud, Amiruna bil ma'ruf, dia amar ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, dia nahi munkar, wal hafizuna li hududillah, dia menjaga batas-batas sempadan yang Allah tetapkan. Hopefully kita sedang berusaha untuk fulfill benda ni juga. Atau faktor masa saya laju tapi nanti boleh je take note semua ayat-ayat ni untuk ditadabbur dengan detail. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan apa yang kamu telah amalkan. Apa lagi? Amanu wa amilus solihat man ahsana amala. Ayat ni lagi interesting. Bila Allah kata ajra man ahsana amala, bukan saja orang yang beramal tapi orang yang ahsan amal dia. Amalan dia memang tip top terbaik. Kalau surah Al-Mu'minun lagilah kita boleh tengok saya letak dekat atas tu sebab ayat tu sebenarnya kemudian, tapi nak kata kenapa dia highlightkan yang awal tu sebab hujungnya allazina yarisunal firdaus. Dia orang ni lah yang diwariskan firdaus, diberikan firdaus. Siapa? Allazina fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun dan sebagainya. Ini surah Al-Mu'minun, surah famous. Dilistkan semua karakter So banyak sebenarnya ayat yang macam ni. Kalau siapa yang nak syurga, dia akan list semua benda ni dan dia nak fulfill semua benda ni insya-Allah untuk dapat syurga tu Wallazina amanu wa amilus solihat ni'ma ajrul amilin. Again, orang yang beramal. Amanu wa amilus solihat bima kanu ya'malun. Now, siapa yang biasa baca Quran dan tadabbur, kita almost takkan dapat escape dengan benda begini Escape tu maksudnya balik-balik syurga je dengan apa yang kamu amalkan. Syurga dengan apa yang kamu amalkan. So, dia satu soalan yang besar lah sebenarnya. Falyamalil amilun ajrul amilin. Lagi. Bima kuntum ta'malun. Bima kanu ya'malun. So, dia amat obvious Kalau kita baca Quran, dia akan amat obvious. Kita tak dapat lari daripada equation. Kalau nak syurga, memang kena amal. Nak syurga kena amal So, semua ni penegasan-penegasan. Hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Adakah bukan kebalasan yang paling baik syurga tu untuk orang yang baik juga? Ihsan Jazaan bima kanu ya'malun. Okey.
Ada word-word yang lain yang menggambarkan dia bukan amal tapi level yang lain lah. Hizbullah. Ini bukan Hizbullah yang lebaran tu. Tapi siapa yang Allah sendiri acknowledge dia sebagai pasukan Allah. Maksudnya dia bukan, boleh bayang ke? Tu level perjuangan apa kan yang Allah kata ni pasukan aku. So tu gambaran juga. Bima aslaftum, apa yang dah buat waktu salaf waktu dahulu. So point dia mudah Kalau kita tengok cukup banyak ayat tu, maksudnya amal, amal dan amal. Maksudnya bagi orang yang tahu banyak, kadang-kadang kita ni dalam program begini kita makin tahu banyak that in itself belum apa-apa lagi. Yang membawa ke syurga tu ialah kita buat tak apa yang kita tahu tu. Kat situ dia punya, dan harapnya bila kita, kalau siapa yang rajin tadabbur Quran, kita tengok punya ayat banyak tu, dia sentiasa remind lah, dah amal ke belum, dah amal ke belum Now, having said all of this, satu persoalan yang mungkin akan timbul ialah, bukankah dia hadis ni ni ambil daripada sunnah.com, so dia bahasa Inggeris dengan Arab. Tapi basically dia punya tu ialah mana Nabi SAW call, ma min ahadin yudkhilhu amaluhul jannah. Faham Tak ada seorang pun, ni in other words tak ada seorang pun yang dia masuk syurga sebab amal dia. Pernah dengar hadis ni? Dan sahabat tanyalah, Fakila, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ke? Oops. Dan Nabi SAW, ya, wala ana. Aku pun takkan masuk syurga dengan amal. Now, macam mana nak faham ayat tadi Allah duk kata masuk syurga amal, masuk syurga sebab amal, masuk syurga kan? Tapi Nabi kata tak ada orang pun yang masuk syurga dengan amal dia. Okey, tapi yang Allah duk cakap dalam Quran banyak-banyak tu, how to understand? So dua statement tu betul lah, satu dari Nabi, satu daripada Allah SWT. Saya rasa dia jadi macam kalau dalam situasi dalam kelas ni, kalau student kesayangan cikgu. Student kesayangan cikgu. Ni yang relate yang mana ni? Yang ni. Macam kita, macam yang Zaf cakap tadi kan, ikut keredaan Allah kan. Okay. At the same time macam contoh dalam kelas, okay, student ni dia belajar bagus semua tu, lepas tu dia buat kerja and cikgu anggap dia sebagai murid kesayangan. Dalam Okay. di same time dia still buat macam ikut cakap cikgu, buat kerja. Okay. Macam tu kot. So maksudnya dia akan lulus sebab dia kesayangan macam tu Boleh jadi macam tu. Dia macam dia punya kelebihan tu, dia dapat kasih sayang cikgu. Macam kita masuk syurga bukan sebab amalan kita juga, tapi sebabkan kasih sayang Allah. Okay. Okay, ada yang lain? Ataupun ni kot, nak kata amal kita ni takkan pernah cukup untuk jadikan sebagai tiket nak masuk syurga tu. Faham tak? So kita kena buat je. Tapi kalau nak kata dia cukup, dia takkan pernah cukup lah kalau nak dikomparekan dengan apa Allah dah bagi kat kita kan. Tapi on top of that, Allah bagi lagi dekat akhirat tu untuk orang-orang yang berusaha ni. So akhirnya kita masuk tu disebabkan Allah lah masukkan. Macam tu. Alright. So satu key point dia ialah point kat situ bila hadis ni dia menyatakan hakikat bahawa tidak ada manusia yang amal dia boleh deserve syurga tu. Faham ke? Pernah dengar keputusan macam kita semua amal kita betapa banyak pun nak bayar yang mata apa kita ada semua pun tak cukup, apa lagi nak syurga selamanya Maksudnya hakikatnya bila hadis ni kata tak ada orang yang masuk syurga dengan amal dia tu, maksudnya tak ada manusia yang boleh pergi kepada Allah, ya Allah amal aku macam ni kan, aku patut masuk syurga There's no such thing. Cuma bila kita tengok ayat Quran tu, Allah sentiasa equate amal tu dengan namanya, in other words, redha Allah tu. Kalau kita kata, kita faham dari hadis ni, syurga tu hanya dengan redha Allah. Dalam ayat Quran tu, redha Allah hanya dengan amal yang macam tadi Maknanya there's no such thing kita berangan insyaAllah redha Allah akan dapat tanpa beramal. Itu mimpi dia siang hari dan malam hari tak kisahlah mimpi bila-bila, tapi dia still mimpi sahaja Boleh terima ke? Sebab Allah sendiri yang equate dalam Quran kepada hamba-Nya, syurga ni untuk orang begitu. Bukan kerana amal tu mendeservekan dia syurga. Tapi itulah redha Allah datang dari situ. Faham? So just nak highlight benda ni sebab ramai kita
yang suka bukan kita kat sini lah, maknanya ni cakap state umum ramai kita yang suka mengambil salah satu benda contohnya macam hadis ni dan meletakkan dia tempat yang salah, dengan kefahaman yang salah. Satu mainan syaitan tu satu hal lah. Secara sedar atau tak bukan nak kata dia sengaja contoh apa, kadang-kadang dia ada isu kupasan. Okey, hadis biasa hadis yang kita biasa amat tahu pasal kepentingan niat apa? Hadis yang biasa kita akan quote ni kepentingan niat. Hadis pertama tu kan, innamal a'malu binniyat. Tapi kenapa bunyi hadis tu macam tu? Innamal a'mal binniyat. Faham tak statement tu? Sesungguhnya amal berdasarkan niat. Dia tak akan sekalipun menjustify orang yang tak beramal. Faham hadis tak? Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya satu amal tu berdasarkan niat dia. Lepas tu hadis tu sambung kan? Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah rasulih. Siapa yang hijrah kerana Allah? Tu satu kes kan? Lepas tu faman kana hijratuhu lidunya, ada yang pergi hijrah sebab dunia ataupun hijrah sebab wanita kan? Perasan tak hadis tu tak masuk kes langsung orang yang tak hijrah? Perasan tak? Sebab yang tu azab siap dah. Kalau kita baca Quran, siapa yang tak hijrah ni orang Allah kutuk direct ke? Tapi siapa yang buat kerja bukan calang-calang ni, niat dia lari sia-sia. Faham? That's the point. Kerja besar mana pun, niat lari, rupanya kita kerja ni, niat dia kita dah terpesong, na'udzubillah, sia-sia je. Kau dapat tu je lah. Tapi orang yang tak beramal, dia tak boleh nak kata, yang penting niat. Mana kau belajar? Dia sama macam ada satu hadis lagi yang memang memeningkan ramai orang jihad besar tu jihad lawan hawa nafsu. Pernah dengar? Bila Nabi cakap tu? Okey, hadis tu dibincang seolah-olah ni seolah-olah, bukan betul seolah-olah Nabi tengah lepak dengan sahabat-sahabat. Seolah-olah Lepas tu ada sahabat kata, wah ada orang balik perang hebat Lepas tu Nabi kata, jihad yang besar tu jihad yang lawan hawa nafsu. Hadis tu dibincang macam tu konon-konon. Padahal Nabi tengah balik perang dengan para sahabat. Now, siapa nak pergi perang? Dia dah lawan hawa nafsu dah, betul tak? Nak pergi perang tu pun kena lawan nafsu yang cukup banyak untuk pergi perang. Lepas tu dah lawan tu, dah balik. Nabi kata, kita datang daripada satu jihad ke jihad yang lebih besar. Apa maksud dia? Bagi orang yang buat kerja besar, jihad yang lebih besar lepas tu, dia ada tendensi riak, takabur. Kau tak pergi usrah, aku pergi. Kita kan tumpas kat situ. Na'udzubillah, kita tak nak tumpas lah. Tapi maknanya itu jihad yang lebih susah daripada nak pergi usrah full face. Nak datang daurah ni mungkin dah berkorban dah. Kau balik nanti, ada jihad yang lagi besar. Kau berlagak ke? Konteks dia hadis tu sesuai untuk orang yang beramal. Sekarang ni hadis tu dia cerita kepada orang yang lepak ni kan. Tak apa, jihad lawan nafsu yang besar. Dia jadi memang songsang habis lah. Faham? Hadis tu tak kena untuk orang tu. Hadis tu kena untuk orang yang beramal. Sama juga yang hadis innamal a'malu binniyat. Dia kena kedua orang yang hijrah. Hijrah ni senang ke? Tinggal kampung halaman, tak tahu boleh jumpa balik. Dia susah. So hadis tu sesuai untuk orang yang buat kerja. Dia tak sesuai untuk orang tak buat kerja. Yang tak buat kerja kita kena cerita hadis lain yang memang kau tak takut masuk neraka. Dia kena bawa yang tu baru dia sedar sikit. So sebab tu kita punya konteks penggunaan tu kalau salah dia jadi salah walaupun hadis tu betul. Tapi dia jadi kefahaman yang salah. So similarly lah benda-benda ni maknanya dia penting untuk difahami dalam konteks yang betul. Balik pada ayat-ayat ni kan. Yang ni kita faham biasa dengar allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So Allah sendiri pun declare aku cipta maut dan hayat ni untuk uji siapakah yang ahsanu amala Siapa yang teruja dengan, siapa yang terkesan dengan ayat ni? Ada tak? Ada Okey. Ada ayat, siapa yang hafal ayat lepas ni? Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman. Okey, ma tara apa maksud dia?
Ro'a atau ro'a? Tidakkah kamu lihat kecacatan lain kan? Now, tara tu kamu seorang Interesting cara Allah guna buat Ayat lepas tu Allah kata, kau tengoklah langit ni kan. Kamu takkan lihat, dalam word Arab dia, kamu seorang takkan lihat cacat apa sana. Dekat sini ayat dia seorang ke ramai? Liyabluwakum, kamu semua. Ayyukum, siapa among kamu semua? Ahsanullah. So, kita bukan perasan dalam Quran ni, ayat pasal tadabbur seorang-seorang. Kesan dia seorang-seorang. So, bila kita tadabbur alam, paling kesan tu seorang-seorang. Bukan, kita melatih tu bolehlah ramai-ramai kan. Oh, cuba tengok kan. Tapi, the moment kita dengan hati kita berbicara tu, dia akan rasa lain. Tapi, pasal amal, dia ramai-ramai. Dan kita berlumba. Faham? Boleh baik kan? Allah kata, siapa yang paling baik among kamu? Maknanya kita nampak orang ke depan, kita nak ke depan lagi. Bukan, at least aku buat something kan. Maknanya tu tak make sense Kau nak tegur apa? Aku at least buat something. Ada orang lagi belakang Dia bukan, dia akan tengok dengan orang depan Alright. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ni soalan yang lagi direct lah. Apa kau ingat kau masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Tapi kamu belum diuji macam orang sebelum ni. So ayat yang macam ni, kalau siapa yang perasan masuk syurga tapi dia masih lepak, dia sepatutnya terasa lah. Kan? So semua benda ni menggambarkan sebenarnya syurga tu dia bukan free lah. Allazina jahidu minkum wa ya'lamus sabirin. So work yang macam jihad, sabar, menggambarkan amal yang bukan just amal biasa-biasa. Now, okay, kita tinggal beberapa minit ni. Masih cerita pasal syurga. Ni sebab nak okay, story time. Perlu ke story ni? Perlu story daripada Quran lah, bukan. Okay. Okay, kita ni siapa yang biasa baca surah Yasin? Yasin ni dulu common juga amalan Jumaat. Sekarang ni macam mungkin kurang, walaupun ialah sebab kadang-kadang dia ganti dengan surah Al-Kahfi kan. Tapi nak tanya tu sebab ada kisah dalam tu yang mungkin kalau familiar Setengah orang kata kisah, orang namakan kisah pemuda dari hujung kota, kalau biasa dengar Now, kita tengok dia punya scene Cuba kita bayangkan scene ni macam scene movie Wadrib lahum masalan ashabal qaryah izja'ahal mursalun. Okay, ceritalah satu keadaan satu qaryah tu, satu pekan ke bandar ke kampung ke, izja'ahal mursalun. Allah utuskan orang yang bawa risalah, orang rasul lah basically. So Allah hantar rasul. Is arsalna ilaihi musnain fakazzabuhuma. Allah dah hantar dua nabi, dua rasul, dia mendustakan. Fa'azzazna bisalisin. Allah hantar yang ketiga pula. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kita ni rasul. Qalu ma antum illa basharun misluna. Mana ada, kau ni macam kita orang je, orang biasa kan. Wa ma anzala rahman min syai'. Allah mana ada hantar siapa-siapa pun. In antum illa takzibun. Kau ni bohong Qalu rabbuna ya'lam. Tak apa, Allah tahu kita ni rasul. Inna ilaikum la mursalun. Kami ni rasul lah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kami tak lain hanyalah bawa bukti-bukti yang nyata. Tu episod bila bayang dia senario berlaku dialog tu. Qalu inna tatayyarna bikum. Ni dia dah sampai climax Malang sungguh lah kita orang ni kan, bikum sebab korang ni datang kan. La in lam tantahu lanarjumanakum. Kalau kau tak berhenti sembang-sembang macam ni kita akan rejam kau kan. Wala yamassannakum minna azabun alim. Kau akan rasa azab yang pedih. Ni dah ancam bunuh lah basically. Nak rejam tu maknanya dah ancam bunuh Qalu ta'irukum ma'akum. Ni ayat yang quite interesting lah. Tak ada yang malang tu korang, bukan kita orang. In zikirtum bal antum qaumun musrifun. Okay. So dia dah sampai climax, dah diancam bunuh Kat situ tiba-tiba scene tu pindah ke satu angle yang lain Wajah amin aqsal madinati rajul yas'a. Datanglah seorang dari hujung kota tergesa-gesa By the way, until now familiar ke kisah ni? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar kenapa Allah cakap pasal dari hujung kota apa semua ni? Apa signifikan? Kenapa tak cakap je ada seorang lelaki datang? Tak apa dah, semua dah terpu Tapi kalau kita bayang kalau zaman dulu dia ada kota center tu macam pusat pentadbiran. So biasanya kat tengah-tengah ni adalah orang besar, bangsawan besar Yang hujung-hujung ni orang tak siapa-siapa yang picisan lah. So dia cakap yang datang ni yang memang kategori tu datang tergesa. Qala ya qaumi inna qala ya qaumi tabi'ul mursalin.
So itu ajakan dia, wahai kaumku, ikutlah Rasul ni kan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah dia orang bukan minta upah apa benda pun. Dan baik-baik pula tu kan. Equation ni banyak kita akan jumpa semua Nabi sebab apa? Sebab dulu kalau orang yang bawa something ni, dia nak pengeras lah in the end. So, tapi dia orang tak ada kan, dia ikhlas pun. So itu argument pasal Nabi kebiasaannya. Wa ma la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Okey, kat sini sebab faktor masa saya akan skip Tapi dia ni satu dialog yang quite interesting kalau siapa nak belajar teknik dakwah Dia macam teknik contohnya macam kenapalah aku nak pergi sembah berhala ni kan? Kalau Allah nak timpuk apa, berhala ni bukan boleh tolong aku pun. Dia macam dia cakap pasal diri dia tapi untuk orang lain faham. Faham? Dia sama macam approach Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim. Oh, Tuhan matahari ni kot Tuhan kan. Dia bukan memang macam tu, dia cakap tu untuk orang dengar, untuk orang terfikir kan. So ini uslub yang ni. Saya akan skip benda ni. Tapi dia ada dialog lah. Qila dukhulil jannah. Okey. Ayat ni quite interesting Dia macam dia cakap tiba-tiba scene tu berubah. Qila dukhulil jannah. Masuklah qila dikatakan kepada dia masuklah syurga. Faham tak? Kalau kita tengok movie macam tu. Macam kita tengok sampai climax, tiba-tiba orang datang dah jauh. Dia tiba-tiba cut scene macam gelap, dengar suara, masuklah syurga. Kita boleh faham tak apa yang berlaku masa tadi? Tapi macam kita tahu tak ending kisah tadi? Dia dibunuh. Nabi kena bunuh, dia pun kena bunuh. Sebab tu dia Allah tak nak highlight kisah dia kena bunuh tu. Sebab faham tak, dia dah climax orang tu nak rejam kan. Tapi maksudnya dia terus cut scene macam dia masuk syurga Bukan sebab maknanya kalau nak kata dakwah dia berjaya from that perspective. Tak lah, dia terus dibunuh kan. Tapi dia masuk syurga kerana effort dia tu. Okay. Dan kat sini qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. So kisah ni quite interesting sebab the only thing yang kita tahu pasal dia ialah dia bukan siapa-siapa dari hujung kota. Dan amal dia yang lain kita tak tahu pun. The only amal yang Allah highlightkan, dia cuba backing Nabi Rasul dan terus masuk syurga. So itu satu benda yang sepatutnya menjadi satu motivasi jugalah. Hopefully kita backing dakwah tu dan dengan itu Allah muliakan kita. Dan kat sini ini nak reflect jiwa Jiwa pendakwah tu sepatutnya macam ni. Okay, siapa boleh bayang kalau dia dalam keadaan tu, dia cakap apa? Kita ikutlah orang baik kan, lepas tu kena bunuh. Padahal muka kau orang masuk neraka. Tak tahulah, saya terbayang begitu. Tapi dia dah masuk syurga pun, alangkah baiknya kalau kau aku boleh bayangkan jiwa betapa murni. Pasal kau baik sangat ni kan. Tapi pendakwah dia sebab dia biasanya datang dari dalam that is the ultimate motivation sebenarnya. Kalau kita macam concern pasal orang, kita nak yang terbaik untuk dia, dia akan berbeza kalau pushing factor tu dari angle yang lain. Dan kita rasa macam tensionnya, kenapa lah kena tengok muka dia lagi. Sebab dia amat beza macam kita nak kebaikan untuk dia dengan kita menyampah sebenarnya dengan dia. So begitu So hopefully semua ayat-ayat ni men-trigger kepada satu angle lah. Dakwah ke apa sebenarnya ni, it's not just kerja kan, tapi it's passion yang lahir daripada naluri yang dalam-dalam dan amat dalam Okey, ayat-ayat ni mungkin. So, ayat-ayat macam ni tambah lagi lah kalau nak dikupas kenapa Allah guna word macam kan. Aku bersyukur kepada kamu sebab tu masuk juga kan. Maksudnya Allah tak perlu syukur pada kita. Dan tak make sense pun. Tapi Allah mengangkat orang masuk syurga ni dengan word-word yang begitu Now, dalam 15 minit yang berbaki ni, so kita dah faham kalau betul kita nak syurga, kita dituntut dengan amal-amal dan antara amal yang tak dapat kita lari tu, kalau dah setengah-setengah ayat tu, amal ma'ruf nahi munkar, dakwah dan sebagainya, selain daripada karakter-karakter orang yang benar, orang yang dan amal-amal fardi tu Now, kalau nak simpulkan semua benda ni, so amal apa yang kita patut buat hopefully kita dah sedar bahawa kita dah ada checklist benda yang kita kena buat. Tapi untuk capture semua benda ni, secara umum kalau kita nak bahagikan Okey, dua benda ni pernah dengar dengan sebelum ni. Rasa kat sekolah pun biasanya kalau ditanya apa tujuan hidup, biasanya boleh jawab dua benda ni beserta dalilnya, betul tak? Ke tak familiar? Satu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Biasa dengar ayat tu?
kan. Tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah. So itu kita rasa ubudiyah lah. Satu lagi ialah wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat pasal khalifah. Okey. Dalam masa seminit, mampu tak tulis 3 contoh amalan yang kita rasa kategori yang kiri, yang kanan? Just tulis keyword ataupun short form ke apa, just nak tengok. Kita boleh terfikir tak apa kategori amal yang ni insya-Allah anda kita sebagai hamba Allah, ni sebagai khalifah. Tak perlu tulis, ni just exercise untuk ni. So tak perlu tulis ayat penuh ke apa, just bukan nak kena submit pun, tapi maknanya masing-masing tahu apa yang dimaksudkan. Dah Okey, kalau dah ataupun on the way, tulis ataupun dah terbayang at least 3 amal tu. Kalau lah saya kata daripada apa yang masing-masing tulis, cuba tick yang mana dah amalkan, siapa yang dia tick semua? Yang namanya dah buat lah, yang dah amalkan. Ke lah satu pun aku tak amalkan. So apa yang aku buat ni? Tu just muhasabah ringkas lah macamnya. Setengah-setengah tu kita tahu, tapi kita tak buat kan. Yang tu sepatutnya senang lah untuk kita sepatutnya tengah nak buat. Okay, siapa yang tak sempat tu terus tak jadi yang tulis kan. So dia ada satu benda sebab ada setengah benda tu kalau kita fikir, kita boleh fikir sendiri, just tinggal dah ke belum buat Tapi of course ada perbincangan yang ni. Okay, kita akan bincang sikit lagi dari segi konsep Kalau cakap ubudiyah ni, mungkin analogi ni kalau dah pernah dengar ni, kita just ulang insya-Allah. Kalau kita bayangkan satu kandang satu kandang, faham ke? Ke zaman sekarang kandang tu sekolah ke apa ya, faham kandang kan? Yang ada sempadan dia. Kita panggil sempadan tu hudud Allah lah, maksudnya sempadan Allah tu kita panggil dalam tu kandang ubudiyah Maknanya kalau kita betul-betul jadi hamba Allah, kita akan stay kat dalam. Kalau analogi tu faham kan? Maksudnya kata-kata sempadan sempadan cari duit ke, sempadan belanja duit ke, sempadan etika pakaian ke, sempadan pergaulan ke, sempadan apa-apalah yang lain. So selagi mana kita tak keluar, insya-Allah kita hamba Allah Now, satu lagi konteks pasal khalifah ni, essentially ialah macam mana nak tarik orang dari luar masuk dalam. Kalau biasa dari lasso tu lah. Kenapa lasso tu? Sebab nak kena dia duduk kat dalam kan. Sebab tu analogi dia kena tarik guna tali. Dia tak boleh kejar dia. Maksudnya kita keluar untuk sama-sama. Dia tak kenalah analogi tu kan. Sebab tu dia analogi tu Now, siapa yang pernah dengar tajuk-tajuk ni, Syahadatul Haq, dia akan terkait direct dengan kerja nak tarik orang masuk dalam. Kalau Rahmatan lil Alamin ni, Rahmatan lil Alamin pernah dengar kan? Boleh terima tak kalau semua orang duduk dalam kandang tu, dunia ni rahmat? Not necessarily. Maknanya tak ada, sebab kalau duduk dalam kandang tu maknanya tak ada penjana kan? Kandang ubudiyah tu, maknanya semua manusia duduk kandang ubudiyah, maknanya tak ada yang langgar sempadan yang Allah tetapkan. Kita tak boleh yang maksudnya apa-apalah riba tak wujud dalam dunia ni. Sebab tu sempadan kan tak boleh langgar kan. Mencuri ke apa tak wujud sebab orang semua duduk dalam. So kalau nak kata relate in simple term tu, kalau lah semua orang duduk dalam, bukan semua orang muslim bukan semua orang officially muslim, sebab ada je muslim duduk luar kandang kan. Maknanya muslim tapi tak solat, dia duduk luar tu maksudnya dalam konteks itu. Faham kan? Ni bukan sempadan Islam bukan sempadan agamanya Islam, sempadan ketetapan Allah tu Now, dalam konteks ubudiyah ni, conceptually dia agak simple Kita tahu sempadan, kita comply. Contoh apa? Kalau simple yang kita kata, kita tahu, tutup aurat kat ni. So kita nak fashion macam mana pun asalkan tutup aurat, okey dah tu. Kita duduk dalam kan. Sempadan duit yang halal haram ke, sempadan dekat sini. Kita nak kaya macam mana, nak cari duit macam mana, as long as dalam ni okey lah. Faham kan? So tahu sempadan, comply. Essentially agak mudah Of course, dari segi pengkhususan, kita kata ada konteks akidah kat situ. So, akidah apa yang sebenarnya, once dia dah start percaya benda-benda yang mengarut tu, dia dah keluar, tak boleh lah.
ibadah pun ada sempadan dia. Kan? Start dia mereka-reka amalan yang tak tahu datang dari mana, tak boleh juga. Dari segi akhlak pun begitu juga. Kan? Right. Now, having said all of this, kita pergi sikit pasal satu reflection especially bagi really how good are we as a Muslim based on ayat ya Allah. Semua family dengan surah An-Nasr. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Okay, dia ada kepastian. Iza tu maknanya pasti akan menang. Okay. Bila kita kata menang, maksudnya kita ada satu atau menang dan kemenangan atau kejayaan tu, maknanya kita ada mission yang benda tu berjaya kan. Gambaran dia dalam surah ni, gambaran menang tu ialah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk agama Allah ni berbondong-bondong. If that is the gambaran menang, misi dia misi apa masukkan orang dari Islam lah. Ataupun simple kita kata dakwah lah kan. Simple, kan yang tak faham. Maksudnya kalau Allah define menang tu bila orang masuk Islam ramai-ramai, maknanya the whole effort tu ialah untuk orang masuk Islam lah kan. So effort tu, siapa yang rasa dia dah dalam effort tu, misi tu? Aku memang dah dalam, apa-apa yang buat pun memang nak orang masuk Islam lah. Ke tak ada kaitan? Itu untuk dipikirkan. Ataupun kita hanya tengok kat luar, insyaAllah harapnya lah berjaya dia orang ni kan. So this is our decision yang kita kena buat sendiri. Kita boleh jadi pemerhati ataupun kita boleh jadi player yang memainkan peranan. So itu satu muhasabah. Tanya, masuk Islam tu maksudnya masuk agama Islam tu ke ataupun mempraktikkan Islam secara Islam? Okey, itu dah jadi perbincangan. Sebab kalau dalam ketika ayat tu turun, dia straightforward masuk Islam tu lah. Kalau kita nak kata dinillah tu dalam konteks perbincangan yang din tu beyond official agama apa semua tu, kita bolehlah nak apply. Maknanya ni especially kalau kata adakah kita part of the mission dalam keadaan kita, misi kita menarik orang yang officially Muslim kepada mengamalkan Islam. Ni kalau jawapan dah shortcutnya, insyaAllah part of the mission still lah. Boleh menjawab ke? Walaupun dari segi sebab macam ni okey, soalan tu quite interesting dalam konteks kenapa kita kena banyak spend masa untuk bawa orang Muslim kepada praktis Islam. Boleh faham soalan tu? Kenapa sekarang ni bila kita cakap pasal dakwah, banyak effort yang digunakan untuk ajak orang yang dah officially Muslim kepada actually practicing Muslim. Maknanya ramai yang tak solat, udah solat, etc. Kenapa jadi gitu? Sebab hakikatnya ramainya Muslim yang macam tu. Now, once dah tak ada Muslim macam tu, kalau kita bayangkan lah, at one time, semua Muslim actually semua practicing Muslim. Tak ada dah so-called non-practicing Muslim ni. Kalau logiknya kita akan nak cari orang yang non-Muslim kan? Now, kalau Maududi punya kebahasan tu ialah kenapa prioritinya je sekarang dia pergi kepada Muslim tu dulu. Priority in a way lah. Sebab dia kata one of the biggest challenge untuk convince non-Muslim untuk masuk Islam tu sebab orang Muslim macam ni yang nullify the argument. Islam ajak kebaikan. Cuba tengok tu, betul tak? Maknanya ada Muslim yang merosakkan argument tu. Kalau Islam semua ni rahmat, iya ke? Tu orang Islam tu yang dia sebab tu jadi satu benda, satu kerja untuk menyelesaikan benda ni to get them at the end. So itu satu perbincangan kenapa effort tu serentak berlaku begitulah. Tetapi kalau orang yang kata memang saya memang nak yang Islam je kan, yang lepas tu kalau dah habis saya maknanya kerja saya selesai, maknanya kat situ mungkin ada silap faham lah kenapa in the first place dakwah tu. Tapi bila kita kata sekarang ni ada orang yang memang fokus full time dakwah non-Muslim, ada yang macam fokus pada mengislah orang semua ni, dia masih lagi dalam mission yang sama as long as dia faham kenapa benda tu berlaku lah. Dia boleh jadi salah faham kalau dia habiskan masa kat sini dengan keadaan yang macam ni rupanya dia ni yang cerita apa, dia bermain-main, orang baik yang bermain-main, faham ke? Macam
Orang baik-baik yang dah sedia baik ni duk sesama dia orang berseronok among them, sedangkan ada orang yang masih bermaksiat yang perlu diinsafkan. Faham ke? Kalau yang tu dia ada problem lah sebenarnya. Maksudnya apa yang kita buat sebenarnya. Itu insyaAllah hopefully dalam yang sesi akan datang kita akan perincikan lagi. Now, ni nak cuba habis supaya lagi 4 minit saya akan lajukan sikit supaya ada conclusion sikit untuk ni. Walaupun dia akan kena sambung esok, tapi tak naklah dia macam agak totally tergantung. Now, family tak ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Now, familiar surah ni? Surah ni ada cakap pasal pendusta agama. Siapa pendusta agama dalam surah ni? Dalam solat Kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa dia? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa maksud dia? Basically treatment dia kepada anak yatim orang miskin begitu, itulah pendosa agama. Kalau kita baca fawailul lil musallin. Siapa boleh relate? Ke dia macam tiba-tiba tukar cerita? Habiskan. Kita habis. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Faham? Okey, kalau kita baca allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey, perasan tak yang ayat hujung tu konteks dia apa? Ayat hujung tu yang tidak memberi pertolongan tu. Dia relate pada yang atas kan? So sebenarnya ni satu cerita yang lengkap tau. Dia cerita, ni lah pendusta agama yang tak tolong orang susah. Ni bahasa mudah Ada anak yatim, orang miskin, dia tak tolong. Celakalah orang solat ni. Solat dia sebenarnya nak tunjuk kat orang je, bukan untuk aku. Sebab dia tak bagi tolong pun orang susah ni. Siapa boleh faham ayat tu? Dia sebenarnya cerita yang sama. Maksudnya, in other words, siapa yang solat tapi tak tolong orang susah, bukan solat untuk aku lah. Boleh faham? So itu sebenarnya merisaukan bagi orang Muslim yang alhamdulillah dah solat, tapi tak trigger dia untuk tolong orang susah. Akidah macam ni, akidah yang ditanam awal tau dalam Islam. Sebab tu dia orang jadi, nanti kita akan bincang esok lah. Dia orang jadi begitu sebab dia rasa, sebab Islam kita ni, Islam yang kita banyak belajar Madinah dulu. Faham ke kat tu? Fiqah tu banyak dulu. Diorang Islam, diorang akidah dulu. So dia tahu keislaman kita pendusta je lah agama dia ni. Kalau tak tolong orang susah macam tu, datang dulu baru datang fiqah yang kemudian Sebab tu dia jadi macam jiwanya tu ready untuk menanggung semua apa-apa ayat yang nak turun kemudian Sebab dia jadi naturally tolong orang susah tu jadi ni Now, sebab tu kau nak cuba habis dalam seminit ni. Kenapa para sahabat bertebaran satu dunia ni? In other words sebab kita kalau cakap pasal agama ni susah sikit. In other words, boleh faham tak? Bagi kalau kita kata, oh inilah yang akan selamatkan kita dunia akhirat. Kita tengok orang tu, oh dia tak dapat lagi benda ni. Jahat tak kita tak kongsi? Itu masa daurah dekat Jerman masa 10 tahun dulu lah. Saya buat contoh je ni. Saya kata, kalau kita tahu ada test besar untuk kelas kita bulan depan ke next week ke apa benda yang akan mempengaruhi grade kita, tapi sama kawan kita ni tak datang kelas tu, dia tak tahu. Kita tahu benda tu, tahu akan kena juga, tapi kita buat senyap. Jahat. Saya ingat tu sebab ada seorang mamat tu lah, dia kata busuknya hati dia. Tak tahulah dia marah sebab ada orang pernah buat dia ke apa, macam jawapan dia tu. Tapi kalau kita boleh faham konteks tu, boleh faham tak jahatnya orang Islam yang yakin Islam ni selamatkan kita, tapi tahu Islam tak sampai kat dia dan biar je. Tak jahat ke? So dia jadi sebab tu kalau kita kata perbincangan pasal dakwah ni, dia sekarang ni dia macam agak kompleks sebab kita kena push dakwah lah. Tapi dia orang ni dia naturally tau. Dia macam ada lagi kat sana yang belum dapat benda ni. Tak naturally kan, macam dia bukan kena jadi satu tajuk pula. Kita kena dakwah. Dia naturally kan, orang yang baik tu dia tahu benda yang
kita tahu ni punyalah sedap orang. Kita tahu member kita tak pernah rasa pun. Kau tak pernah rasa. Rugi kot tak pernah. Natural kan? Dia tak perlu ada daurah sikit. Macam mana nak kongsikan benda, sebab kita enjoy. So kalau kita rasa Islam tu best, kalau kita rasa Islam tu selamat, apa semua tu, dia pelik kalau jadi macam satu struggle untuk kongsilah kan dengan orang lain. Macam jahat sungguh, macam tak nak aku nak macam tu kan, soalannya gitu. So begitu So okay. Next kita akan masuk khalifah. So itu just okay, kita dah sampai sini, hopefully dah satu template untuk kita reflect diri kita, how are we in all of this, kita ni di mana. Dan once kita faham itulah benda maknanya kita Muslim yang baik dari dalam tu lah yang akan naturally menyebabkan kita rasa nak kongsi dan semuanya. Dia akan directly relate dengan kerja khalifah tu. Directly kerja khalifah tu, walaupun perjuangan gas tu dah ada contact responsibility, tapi kalau tak bincang benda tu pun sepatutnya dia dah trigger dalaman. Cumanya perbezaannya just okay, Nabi start fikir pasal umat dia sebelum wahyu ke selepas? Sebelum kan? Dia ada hati yang baik. So dia tengok masalah masyarakat tu, dia dah rasa macam tu kan. Wahyu tu datang untuk structurekan, oh ni. So similarly kita bincang khalifah tu, dia macam menstructurekan. Tapi sepatutnya by now hati kita dah tergerak lah, macam takkanlah kita macam ni, takkanlah kita tak share dan sebagainya. Wallahu alam, minta maaf dah 2 minit terlajak. InsyaAllah akan disambung perbincangan seterusnya untuk lengkapkan kefahaman kita dalam benda yang berbaki ni esok insyaAllah. Saya kembalikanlah kepada MC. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.